Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua, apa khabar? Anda bersama saya Fatin, saya cincau dalam sorotan berita mingguan. Baiklah, sebelum saya kupaskan berita untuk minggu ini, saya nak jawab dulu satu komen dari video SBM pada minggu lalu, iaitu dari Alexander Muda. Dia tanya, saya ada soalan, kalau charging phone semalaman masa tidur, boleh rosakkan phone atau meletup? Boleh tak terangkan kesan dan penjelasan? Terima kasih, saya cincau BM. Hai awak, telefon pintar ni cukup pintar. Bila bateri telah mencapai 100% kapasitinya, pengecasan pun akan berhenti. Kalau awak biarkan telefon pintar cas semalaman, bila ia sampai ke 99%, ia akan guna banyak tenaga. Tenaga akan mengalir perlahan untuk melengkapkannya kepada 100%. Ia akan mengakibatkan jangka hayat bateri menjadi singkat. Kalau awak nak juga charge telefon waktu tidur, pastikan bila awak terjaga dari tidur, awak cabut charge daripada plug. Kemudian, jangan letakkan barang banyak atas telefon bila ia sedang di-charge atau letak bawah bantal sebab ia akan mengakibatkan telefon menjadi panas. Tak adalah sampai telefon tiba-tiba terbakar, tapi boleh mengakibatkan bateri awak cepat rosak. Antara isu yang akan dikupaskan dalam video kali ini, ribuan batu dan sungai terjual di Shopee. Apa rahsia perniagaan mereka? Ada apa dalam mesin gedegang Family Mart Mini? Bila Windows 11 sedia dipasang dan banyak lagi isu lain yang akan dikupaskan. Realme GT Master Edition ME tiba di Malaysia. Ia akan dijual dengan harga serendah RM1,499 bermula pada 9 September 2021 di saluran-saluran terpilih seperti Lazada. Ada dua varian tersedia iaitu RAM 8GB, storan 128GB dan RAM 8GB serta storan 256GB. Pada hari pertama penjualan, varian storan 128GB terima rebat RM100 untuk jadikan harga bersih pada RM1,399. Sebuah speaker jenis soundbar RM129 pula menanti pembeli varian storan 256GB selagi stok masih ada. Realme GT Master Edition ada paparan 6.43 inci dengan panel Super AMOLED, refresh rate setinggi 120Hz dan kecerahan boleh mencapai 1000 nits. Ia diperkasa Snapdragon 778G dan adalah satu-satunya telefon dengan SoC itu di Malaysia. Bahagian belakang telefon ada 3 kamera, masing-masing diberikan sensor 64MP, 8MP ultra lebar dan 2MP makro. Kamera selfie pula 16MP. Kapasiti bateri 4500 mAh menyokong pengecasan pantas dan charge 65W. Kurang 1 jam untuk mengecas bateri dari kosong. Untuk telefon ni saya suka rekaan dia. Cantik. Kekurangannya ialah tiada speaker stereo, jadi tak adalah hebat sangat audio dia. Anda rasa kenapa Realme tak letakkan speaker stereo untuk model ni? Spesifikasi skrin dia hebat kan? Jabra umum 4 produk TWS True Wireless Stereo baru iaitu Jabra Elite 7 Pro, Jabra Elite 7 Active, Jabra Elite 3 dan Jabra Elite 2. Ia dijadual akan dijual bermula seawal September 2021 dengan harga serendah RM299. Jabra Elite 7 Pro ada teknologi Jabra Multi-Sensor Voice. Ia menggabungkan sensor getaran tulang bone conduction, 4 mikrofon dan algoritma pintar untuk memberikan suara yang jelas semasa membuat panggilan. Penyaring hingga aktif ANC boleh diubah suara mengikut cita rasa pengguna melalui My Sound. Teknologi Hear Through pula membolehkan pengguna mendengar bunyi luar dengan jelas tanpa mencabutnya dari telinga. Ia mampu bertahan sehingga 9 jam di buds bersama ANC aktif atau sehingga 35 jam bersama bekas pengecas. Ia turut mengecas pantas 5 minit mengecas memberikan masa penggunaan sehingga 1.2 jam. Elite 7 aktif pula ada 6 mikrofon untuk menangkap suara dan meningkatkan kualiti ANC. Ia dilapisi selaput shake grip yang menjadikannya susah tercabut dari telinga walaupun banyak bergerak. Ia kalis percikan air dan peluh dengan pengiktirafan IP57. Hayat baterinya sama seperti Elite 7 Pro. Elite 3 merupakan pilihan yang mampu milih. Ia dibekalkan dengan 4 mikrofon untuk bunyi panggilan yang jelas tetapi tiada ANC. Ia menyediakan fungsi Hear Through untuk memudahkan pengguna mendengar bunyi sekeliling. Hayat bateri sehingga 7 jam di bud dan sehingga 28 jam dengan bekas pengecas. Elite 2 pula pilihan termurah dalam keluarga TWS Jabra setakat ini. Ia dilengkapi pemandu audio bersaiz 6mm dan teknologi audio Qualcomm aptX HD. Ia dipasang dengan 2 mikrofon dan diiktiraf kalis air IP55. Bateri dalam Elite 2 memberikan tenaga sehingga 7 jam di bud dan sehingga 21 jam bersama bekas pengecas. Apabila dijual di Malaysia nanti, ia boleh didapati di store Jabra di Lazada dan Shopee serta di pengedar sah Jabra di Malaysia. Jabra sediakan jaminan selama 2 tahun untuk semua produk baru ini. Mana satu model yang menjadi sasaran anda? Semua ada ciri hebat dan bateri pun tahan lama. Garmin Malaysia umum promosi untuk bulan September. Jam kecergasan yang ditawarkan diskaun adalah Siri Instinct Forerunner 740
1745 dan Lily. Dengan promosi ini, anda boleh dapatkan jam pintar dengan harga serendah RM999. Terdapat dua jenis promosi yang dijalankan tetapi ia hanya terdapat di store Garmin di Shopee dan Lazada. Promosi pertama adalah untuk siri Garmin Instinct. Sepenuh hari Malaysia dari 1 hingga 19 September 2021, Garmin Instinct dan Instinct Solar Tactical Black diberi diskaun RM200, manakala untuk Instinct Solar diskaun adalah RM161. Promosi kedua pula khas untuk Forerunner 745 dan Lily. Ia ditawarkan sempena jualan 99 dari 9 hingga 19 September 2021. Diskaun sebanyak RM321 menanti pembeli Forerunner 745 dan diskaun RM151 bagi Lily. Secara ringkas, Garmin Instinct adalah jam pintar dengan skrin monokrom dan rekaan sangat tahan lasak. Ia tahan tekanan sehingga 10 ATM, bateri dalam mod pintar bertahan sehingga 14 hari dan GPS berterusan sehingga 14 jam. Solar Edition menerima tambahan panel kaca solar. Tactical pula ditambah lagi dengan mod Jam Master, Night Vision dan Stealth. Garmin Forerunner 745 menyediakan ciri kecergasan lebih maju. Boleh pantau pelbagai data kecergasan seperti pulse ox, denyutan nadi dan waktu tidur. Bateri boleh bertahan sehingga 7 hari dalam mod jam pintar, sehingga 16 jam dalam mod GPS dan sehingga 6 jam dalam mod GPS bersama muzik. Garmin Lily menyerlahkan rupa feminin. Ciri khas wanita turut dipasang di dalamnya seperti pemantauan kehamilan dan kitaran haid. Banyak promosi jam pintar ni, mana satu promosi yang anda tunggu? Saya dah lama perhatikan Garmin Lily, mungkin boleh belinya ketika jualan 99 nanti. Siapa sangka batu sungai dan daun pokok ada dijual di Shopee dan ia mendapat permintaan tinggi sehingga kan jualan mencecah ribuan unit. Berdasarkan akaun Shopee, peniaga batu sungai ini diterangkan bahawa kegunaan batu itu untuk bertungku bagi wanita selepas bersalin. Menurutnya, batu yang disediakan tidak berat dan tidak ringan sesuai untuk aktiviti tersebut. Harga pula RM5.90 untuk satu batu. Mengagumkan apabila 2,900 ketul batu sudah terjual. Ini bermakna ada permintaan terhadap batu tersebut. Daun pokok ketapang juga merupakan antara bahan semula jadi yang dijual di Shopee. Berdasarkan maklumat dari peniaga ini, dia menjual 25 helai daun kering dengan harga RM2.50. Daun ini adalah untuk kegunaan akuarium. Sehingga kini 16 jualan telah diselesaikan. Jelasnya, daun ini dapat merawat luka-luka pada ikan laga dan boleh memberi tenaga kepadanya. Dapat disimpulkan peniaga ini sangat bijak mengambil peluang dengan berniaga secara dalam talian melalui Shopee. Jadi pelanggan mudah menjumpai barang yang diperlukan. Mereka juga tahu keperluan orang ramai dan mereka sudah mengkaji siapa pelanggan sasaran. Contoh untuk situasi ini ialah wanita yang mahu berpantang secara tradisional memerlukan batu sungai, manakala individu yang membeli ikan laga pula memerlukan daun pokok ketapang. Jika anda ada akaun platform e-dagang, apa barang yang anda akan jual di situ? Untuk bulan Ogos 2021, Telegram telah membuka had penonton daripada 1,000 kepada tanpa had semasa anda bersiaran langsung di kumpulan. Bukan sahaja boleh pamerkan suapan daripada kamera telefon, anda juga boleh berkongsi kandungan atas paparan. Sekiranya anda sedang menonton video, anda boleh lakukannya bersama rakan-rakan anda. Telegram turut masukkan beberapa perubahan kecil lain seperti flexible forwarding. Anda boleh pilih mesej mana yang ingin dipanjangkan ke orang yang seterusnya. Kemudian jump to next channel. Anda tak perlu kembali ke halaman perumahan Telegram untuk ke grup channel seterusnya. Cuma scroll ke bawah untuk pergi ke saluran yang seterusnya. Ketiga ialah trending stickers, lebih banyak emoji beranimasi dimasukkan. Anda rasa bila Telegram jadikan siaran langsung tiada had penonton ni, ianya sesuai digunakan oleh siapa dan untuk apa? Family Mart mengumumkan kedatangan warung pintar Family Mart Mini. Ia menyediakan pelbagai snack, makanan dan minuman istimewa Family Mart di dalam mesin gergang. Mesin gergang yang pertama ada di Shell Boraya Karak 2. Makanan yang disediakan segar dan dihantar setiap hari seperti onigiri, sandwich, kek puding dan banyak lagi. Mesin ini menerima bayaran tanpa tunai menggunakan kad kredit, kad debit dan e-wallet. Dari pelekat yang ditampal di mesin, ia menerima e-wallet GrabPay, Boost, Touch 'n Go e-wallet dan Maybank QR Pay. Family Mart turut menyatakan bahawa mereka akan membawa Family Mart Mini ke lebih banyak lokasi lain tidak lama lagi. Di Jepun, negara asal Family Mart, mesin gergang digunakan secara meluas. Ia turut menjual permainan, alat elektrik, pakaian dan macam-macam lagi yang boleh dimuatkan di dalamnya. Anda dah cuba ke beli dekat Family Mart Mini ni? Mesti rambang mata tengok item dekat dalam dia kan? Tak sabar rasanya tunggu ia dikembangkan di kawasan lain. Microsoft telah mengesahkan bahawa sistem operasi komputer Windows 11 akan sedia dipasang mulai 5 Oktober 2021. Mulai tarikh ini, komputer yang menggunakan Windows 10 dan memenuhi syarat yang ditetapkan boleh mula dinaik taraf. Komputer lebih baru akan menerimanya dahulu, diikuti oleh komputer-komputer lain pada minggu dan bulan seterusnya. Microsoft menjangka semua komputer yang memenuhi syarat akan menerima naik taraf Windows 11 selewat-lewatnya pada pertengahan tahun 2022. Pengguna Windows 10 akan dapat melihat naik taraf ini tersedia menerusi Windows Update. Pengguna juga boleh memeriksa sama ada komputer mereka
bakal layak menerima naik taraf Windows 11 menerusi Windows Update ataupun aplikasi PC Health Check. Komputer baru yang siap dipasang Windows 11 juga akan mula berada di pasaran. Dalam pengumuman sebelum ini, Microsoft menerangkan bahawa keperluan minimum untuk Windows 11 antaranya pemproses 1 GHz, 2 teras, sokong 64 bit, RAM 4 GB, storan 64 GB, firmware menyokong UEFI, Secure Boot, Trusted Platform Module TPM versi 2.0 dan kad grafik serasi DirectX 12 ke atas dengan pemandu WDDM 2.0. Berdasarkan keperluan minimum tu, komputer anda boleh tak dinaik taraf? Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Tetapi sekiranya anda ingin ketahui apa-apa tips berkaitan teknologi, contohnya cara berhenti terima email newsletter tanpa butang unsubscribe, kaedah salin dan tampal semua pautan di tab Chrome dengan mudah dan banyak lagi, anda boleh cari dan bacanya di portal Soya Cincau BM. Okey, sekiranya anda ada soalan atau komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatih Soya Cincau. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!